Assalamualaikum. 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 Saya tak pasti hari ini ada orang ke tidak. Boleh ke saya ada satu orang? Teruk betul saya ni. Janji nak buat live hari Sabtu pukul 4 tapi poster tak buat. Hai, nak buat posternya lagi, nak apanya lagi, nak masak apa sangat. So nasib je lah. Siapa ada kat sini, kita jalan dulu. Nanti insyaAllah yang tak ada kat sini saya letakkan dekat Facebook. Kemudian nanti ada masa saya letakkan dekat YouTube, nanti boleh tengok ya. Jadi topik kita hari ni adalah macam mana, apa nak buat. Waalaikumsalam Puan Sufadli. Alhamdulillah. Tanpa poster pun ada juga yang hadir ya. Thank you very much. Alhamdulillah. So apa nama ni, saya rasa ini video saya yang ketiga ke yang keempat tentang tingkah laku. Kita fokus terutamanya kepada tingkah laku anak-anak yang ada autism. Dan insyaAllah kita akan berhenti tepat-tepat pukul 4.30 ya. Ataupun tengoklah kalau macam mana nak 4.30 ke 4.20. Sebab menurut input daripada teman-teman saya, dia kata jangan buat lama sangat. Lama nanti audience tak boleh nak fokus. Sebab itulah setiap minggu buatlah 20 atau 30 minit. Okay, right. Jadi saya rasa ni video yang ketiga ataupun yang keempat. Sekejap. Hello Rosa. Hello. Saya tengah buat Facebook live. Ada kat luar ke? Ada kat luar ke? Sorry, tengah ber-Facebook live. Saya hari Sabtu pukul 4 buat Facebook live. Every Saturday at 4. Okay ya? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tengoklah makcik-makcik buat Facebook live. Macam-macam ada. Jiran saya nak hantar apa? Kerepek muruku yang yang dikirim. So macam inilah kita punya Facebook live. Informal. Nanti jiran telefon ke apa kita layan je. Okay. Jadi macam yang saya kata, ini dah 3 atau 4 kali saya buat video tentang cara menangani tingkah laku bermasalah. Dan saya rasa sebelum ni saya bercakap dengan panjang lebar tentang memahami. Memang tak boleh dinafikan. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan perlu fahami kenapa anak bertingkah laku sedemikian. Jadi bagi yang tak pernah ikut lagi, boleh tengok balik dan insyaAllah kalau anak saya berjaya, kita akan letak video-video ni di YouTube dan boleh tengok di YouTube ya. Tapi yang pertama kena fahami. Kalau tak faham memang minta maaf lah. Mungkin tuan-tuan dan perempuan akan buat intervensi, tetapi berkemungkinan intervensi itu tersasar, tak sesuai, okey? Jadi yang pertama sekali fahami, saya tak mau cakap banyak, kena tengok video-video yang berikutnya. Kemudian sebelum kita orang kata apa, cepat buat conclusion. Oh, anak mengamuk sebab itu ke, sebab ini ke. Jadi sebelum kita buat conclusionnya tu, yang pertama kita kena tengok persekitaran. Bila kita kata persekitaran, bukan sahaja persekitaran fizikal. Contohnya, oh terlalu bising sangat sebab tu anak mengamuk. Ataupun, oh banyak sangat mainan jadi semua je dia nak ke. Bukan sahaja persekitaran fizikal, tetapi juga persekitaran sosial. Contohnya, ada tak perkara yang buat dia tak selesa? Contohnya jika anak tak biasa dengan orang ramai, tiba-tiba ada orang ramai, dia dah jadi satu macam. Ataupun jika anak tak biasa orang tanya banyak-banyak soalan, tiba-tiba orang ni tanya, orang tu tanya. Bila kita bercakap tentang persekitaran, dua. Satu persekitaran fizikal, satu persekitaran sosial. Saya bagi contoh satu lagi tentang persekitaran ya. Terutamanya sekali untuk anak autism yang ada masalah sensori. Yang ada masalah sensori. Contohnya yang telinga negatif ke. For example, anak saya Muhammad, telinga dia sangat sensitif. Kalau dia pergi ke mana-mana tempat yang ada bunyi enjin ke, bunyi apa ke, immediately dia akan tolong telinga dengan Jadi bila dia buat tu dengan badan dia yang besar, orang semua pun akan pandang. Lepas tu kita kata, Muhammad,
Muhammad be quiet, Muhammad be quiet. Bolehlah dia diam sekejap, tapi kalau kata bunyi bising tu terlalu lama, tentulah dia akan mengamuk kan. Jadi kita kena tahulah kalau kata anak kita ada masalah sensori, dia ada sensitif dengan bunyi bising, dia ada sensitif dengan cahaya yang terlalu kuat contohnya. Macam Muhammad, satu lagi yang kepelikannya adalah kalau dia nampak kucing kan, kucing kecil je kan, dia sangat takut. Dan saya trace bahawa dia kan ada satu kali tu kami pergi ke kedai, dan di rak kedai tu dia ada sebaris teddy bear, teddy bear, kemudian dia ada patung kucing, binatang-binatang ni lah kan. Dan patung-patung binatang ni semua berbulu kan. Bila dia tengok bulu tu kan, dia macam tu. Jadi ada juga saya terbaca beberapa biografi setengah individu autism yang ada masalah sensori, bila dia tengok bulu-bulu ni kan, dia nampak bulu tu macam merenyam tau, macam tu. Sebab tu Muhammad dia tak boleh tengok teddy bear, dia tak boleh tengok kucing. Dan ada sekali tu saya ingat lagi, kami pergi ke SSF yang jual furniture, yang jual hiasan rumah tu, dan ada satu section tu dia letak pokok-pokok kaktus tipu tau. Dan bila Muhammad tengok duri-duri kaktus tu, dia mata dia bontang. Kamu aja dia nampak duri kaktus tu, tak tahulah merenyam-renyam ke apa, tak tahulah. Jadi tapi saya sebagai ibu, saya perasan bila tempat yang ada bulu-bulu ke duri-duri kan, Muhammad akan jadi satu macam. Jadi bila saya pergi makan dekat luar, dekat gerai ke apa, ke restoran ke kan, saya akan scan dulu ada kucing tak. Kalau ada kucing kan, kita cuba elak-elakkan jangan datang. Dan kadang-kadang bila kucing datang dekat kaki dia, Muhammad akan melompat sampai bergegar meja. Jadi kita kena fahami persekitaran dan impak persekitaran ke atas anak kita ya, tuan-tuan dan puan. Dan itu satu. Dan kita pun perlu faham sama ada anak kita ada sensori ke, ataupun anak kita ada masalah kesihatan. Contohnya, katakan hari tu anak kita demam, kita ingat alah demam dedah sikit-sikit, tak apalah, bawa anak pergi makan kenduri. Maybe that's not a good idea, okay? Kita kena fahami persekitaran tu. Macam contohnya, saya kalau nak bawa Muhammad makan kenduri, apa yang saya akan buat adalah sama ada, kalau dia kata di situ majlis makan, dia ada bagi agenda kenduri kan, dia kata makan tengah hari pukul 11.30 ataupun makan tengah hari pukul 12. Kalau dia kata pukul 12, 11.45 saya akan sampai. Kalau dia kata 11.30, 11.20 saya akan sampai 10 minit lebih awal, supaya we will be the first one to eat. Makan-makan, salam-salam, dan kita pun balik. Ataupun kalau kita tak sempat, pergi hujung-hujung. Katakan dia tulis majlis makan 12 tengah hari hingga 4 petang. Okey, kita pergilah 3.50 ke, a few minutes before. Masa tu orang dah tak ramai. Okey, jadi kita kena fahami persekitaran, impak persekitaran ke atas anak kita. Okey, jadinya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata anak tu sering menunjuk Puan Hikmah tanya tentang gelak kuat-kuat dan guling-guling. Ya, could be sensory. And dia kan Puan Hikmah, kalau Puan Hikmah tanya saya, is quite difficult to jawab. Sebab kita nak tahu anak yang gelak guling-guling tu umur berapa. Katakanlah 3 tahun. Anak gelak guling-guling 3 tahun, dia berbeza dengan anak gelak guling yang umur 13 tahun. Sebab yang 13 tahun berkemungkinan besar anak tu dah banyak, dia punya kefahaman, dia punya kognitif tu lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak yang 3 tahun. Kalau anak 3 tahun, berkemungkinan dia gelak-gelak tu sebab dia tak faham persekitaran dia. Jadi umur pun memainkan peranan kalau kita nak faham kenapa anak bertingkah laku, dan juga dia punya exposure. Contohnya kalau anak autism yang umur 7 tahun, tak pernah pergi mana-mana, tak pernah pergi prasekolah, tak pernah pergi intervensi awal, dia sebab tingkah laku dia akan berbeza dengan anak 7 tahun ada autism yang pernah pergi intervensi awal, yang pernah pergi kalau 9 tahun tu that's dia boleh verbal tak, dia boleh explain tak kenapa. Dan Puan Hikmah kena tengok setiap kali dia gelak guling-guling tu kenapa. Macam Muhammad kan, kata kalau kita pergi berjalan, kita bawa dia pergi park ke, pergi mana ke, apa ke, dan dah
lewat malam pukul 9 ke 10. Kadang-kadang dalam kereta tu apa dia akan buat dia itu maksudnya dia mengantuk. Jadi kita tahu dah banyak aktiviti. Dan kadang-kadang kalau kita berjalan jauh-jauh dia mula gelak-gelak tu, itu dia nak buang air. Jadi Puan Hikmah, kalau anak tu dah 9 tahun, you need to observe him more and try to figure out apa dia. Tiap-tiap kali dia gelak tu, apakah benda-benda yang sama yang berlaku. That way you can identify kenapa ya. Right. Ataupun tiap-tiap kali dia gelak, cuba catatkan sedang buat apa. Nanti lain kali dia gelak, cuba catatkan kenapa ya. I really cannot help, but Puan kena cuba buat observation sendiri kan. Tengok apa elemen yang sama yang berulang-ulang semasa anak gelak dan guling-guling tu ya. Right. Jadinya kita jalan terus ya. Jadi cara untuk kita elakkan tingkah tu daripada berlaku. Kadang-kadang mak bapak yang ada anak autism ni, anak bertingkah laku berulang dan dia masih saya tak tahu, saya tak faham. Kalau kata anak dah berumur kan, kalau kata anak 3-4 tahun okeylah. Katakanlah anak 3 tahun diagnose 2 tahun setengah, okey baru 6 bulan. Mungkin tak ada ilmu lagi. Tapi kalau kata anak dah 5 tahun, diagnose masa 2 tahun setengah, dalam tempoh tu you tak study ke? Kenapa you tak boleh predict? Contohnya, macam Muhammad, saya bagi contoh Muhammad lagi. Kalau pergi ke rumah atuk saudara dia seorang ni, atuk saudara dia ni bela kucing sampai berbelas-belas ekor. Jadi nak suruh Muhammad masuk dalam rumah atuk saudara tu, kadang-kadang akan ambil masa sehingga 30 minit. Dia akan berdiri kat luar, tengah-tengah panas tu. Masuklah Muhammad. Dia badan dah besar, kita nak tolak tali. Kita dah tahu sebabnya adalah kucing. Tapi nak buat macam mana, kadang-kadang kita kena pergi rumah saudara kita, ada perkara yang kita nak bincang ke apa kan. Dan Muhammad dia geli dengan bilik air. Contohnya kalau pergi ke rumah mak saudara saya, rumah mak saudara saya ada 2 bilik air. Satu bilik air tu memang definitely dia takkan pergi. Yang satu balik lagi bilik air, dia dah nak terkencing ni, tapi dia nak pergi tu kan, dia akan ni. So saya, kalau kata hari pertama kami sampai tu, saya kena berdiri depan bilik air, kena pujuk dia. It's okay Muhammad, Umi ada sini, tak apa. Umi dah buka lampu, tak apa. Abang buka seluar kat sini, Umi tunggu. Dan dia akan buang air tu dan dia tak mau pintu tu tutup, walaupun umur dia dah 20-an. Adalah perkara yang dia tak berkenan dekat toilet tu. Dan ada setengah rumah dia berkenan dengan semua toilet, kita pergi tak ada masalah. Ada setengah rumah alhamdulillah lah so far, kalau ada 2 toilet sekurang-kurangnya kita boleh pujuk dia masuk ke dalam satu toilet. Jadi kita kena faham ya. Right. Cara untuk elakkan daripada berlaku. Contohnya kalau anak tuan-tuan dan perempuan sensitif telinga, dan tuan-tuan dan perempuan kena pergi Giant atau pergi Maidin, dan kita tahu situ bising dan sebagainya, dan tak boleh tinggal, tak ada bibi dekat rumah, tak ada suami kat rumah, tak ada siapa, memang kena bawa pergi Maidin ke Giant. Kalau telinga dia sensitif, mungkin apa yang kita boleh buat adalah kita boleh pakaikan dia headphone. Kita pakaikan dia headphone dan kita pasang lagu-lagu yang soothing ke. Macam Muhammad dia suka dengan nasyid. Terutama sekali nasyid Raihan. Jadi bila kita nak pergi tempat bising, kita pasangkan muzik yang tutup supaya dia bunyi-bunyi luar tu tak ni, dan ada bunyi nasyid. Dan contohnya, katakanlah anak tuan-tuan dan perempuan suka main jari depan mata kan. Kalau kita bawa dia pergi ke supermarket, kita letakkan dia dalam troli, dia duduk macam tu. Kadang-kadang ada pula bunyi dan bila dia punya tu semua orang kepandang, dan kita pun manusia kan rasa tak selesa. Daripada dia buat macam tu, mungkin apa yang kita boleh buat adalah kita boleh bagi dia pegang toys ke, pegang benda yang boleh picit-picit ke, adalah benda yang dia boleh pegang, mainan yang kecil ke yang dia boleh main-main. Jadi tak adalah lagi tangan dia macam tu. Okey, katakan anak suka gigit, ramai juga anak suka gigit collar. Beli baju gas lah, beli baju apa mahal-mahal puluh-puluh ringgit, tapi anak asyik suka gigit collar, gigit-gigit sampai hancur. Jadi
Macam mana kita nak elakkan anak daripada gigit tu? Satu, berkemungkinan pada usia tu kita jangan beli baju yang berkolor. Semua beli baju yang tak ada kolor contohnya. Dan kalaulah kata dia suka gigit, kita boleh kalau orang utara dia panggil akar seruntun. Kalau dekat sini dia panggil apa? Nagasari ke apa benda. Dia macam akar tu yang menggerutu-gerutu tu, bila kita kikis kan, dia ada macam cairan dia tu kan. Kalau kita jilat, ya Allah Tuhanku, pahitnya Tuhan saja mengetahui. Kalau di utara tu panggil akar seruntun. Sini agar nama dia eksotik sikit, Nagasari ke benda. Okey, kita ambil akar tu, kita kikis dan kita sapu dekat collar baju tu. Kita sapu. Jadi lain kali bila dia pahit, dia tak boleh nak, dia tak boleh nak tahan kan. Okey. So cari cara untuk elakkan daripada benda tu berlaku. Kalau antara cara yang paling berkesan kalau ibu bapa belum belajar lagi adalah apa tu satu kaedah dalam bahasa Inggerisnya dipanggil social story. Dulu Makmal Autisma ada keluarkan buku social story dan insya-Allah kita dah ada satu buku baru social story. Tak pasti sama ada kita nak keluarkan dalam bentuk e-book ataupun bentuk hard copy. Kalau sementara buku tu tak keluar lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke Google, type Autism Social Story. Dan kalau malas nak baca, tekan image, Google Image, dia akan keluar macam-macam Google Story. Dia ada Google Story tentang jangan pukul orang, dia ada social story tentang jangan ludah orang, dia ada social story tentang tak boleh buka baju, macam-macam. Jadi contohnya katakanlah kita nak bawa anak pergi gunting rambut. Mungkin banyak perkara kita boleh buat untuk elakkan dia daripada mengelupur dalam kedai gunting rambut tu kan. Contohnya antara salah satunya adalah seminggu sebelum kita nak pergi gunting rambut tu, kita bacakan social story. Social story tu kita boleh buat sendiri. Ambil gambar anak, ambil gambar kedai gunting rambut tu, ambil gambar orang sedang potong rambut. Kita copy paste dalam Word document kan, kita boleh buat buku yang sendiri. Hari Ahad depan, Amar akan potong rambut. Ayah akan bawa Amar ke kedai ini. Bawah tu ada gambar yang bawa. Ini adalah tukang gunting rambut. Bubuhlah gambar uncle yang gunting rambut tu. Amar kena duduk di kerusi ini. Ada gambar kerusi tu. Uncle akan pakai sikat untuk rambut Amar. Uncle akan pakai gunting. Ada gambar sikat dan cerita tu di hujungnya, selepas gunting rambut, ayah akan beli ayam KFC. Dia kena ada dia punya apa? Dia kena ada dia punya ganjaran. Lepas pergi, ayah akan beli ayam KFC. Jadi bila 7 hari kita baca, then what happen is that dia tahu, oh, what's going to happen. Mesti tahu bahawa anak-anak yang ada autism ni, dia tak begitu faham persekitaran dia tu. Kalau anak-anak yang lain kita kata, okey kita nak pergi potong rambut, lepas tu ayah pergi beli KFC. Anak-anak lain kan faham. Tapi kadang-kadang anak yang ada autism tu, kita kena buat social story tu, kita kena baca kat dia. Dan on top of that, kita boleh ambil kalender. Kalender kuda ke, kalender apa ke kan. Lepas tu kita bulatkan. Ya, ini hari gunting rambut. Hari ni hari Isnin. Dah nak tidur potong. Hari Selasa potong. Oh, lagi 3 hari kita nak potong. Pun boleh juga. Then on top of that, apa yang kita boleh buat adalah mungkin setiap minggu kita tengok kedai gunting rambut tu. Oh, hari Khamis orang tak ramai. Daddy balik kerja, Daddy ambil Amar, setiap hari Khamis pergi kat kedai tu, mungkin kali yang pertama pergi kedai tu berdiri kat luar je. Berdiri je kat luar. Ini kedai gunting rambut ni. On top of pakai kalender, on top of pakai social story, ini kedai gunting rambut Amar. Okey, hari Khamis depan pula bawa Amar, oh ini kedai rambut, masuk ke dalam. Hari Khamis yang ketiga masuk ke dalam, duduk. Ini proses ini kita panggil desensitizing. Desensitizing tu maksudnya kita buat dikit-dikit, mungkin Khamis yang keberapa ke barulah potong rambut. Potong rambut pun maybe what we can do is that dia duduk dan cap 3 kali je. Okay, thank you uncle. Jom makan KFC. Minggu depan ke datang sikit. Macam tu. Sama juga macam anak tak nak gosok gigi. Anak tak nak gosok gigi kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mungkin mula-mula tu kita ambil berus gigi dan kita gosok tiap-tiap hari kita gosok tangan dia. Lepas 2-3 hari kita gosok tangan dia, kita gosok dekat dia punya ni. Gosok. Lepas tu hari yang ketiga
bila dia dah okey, gosok kat sini pula. 2-3 hari dia dah okey, gosok sini, gosok sini. Hari dia dah okey, gosok keliling leher dia. Hari yang dah okey, gosok ke dagu-dagu. Hari yang dah okey, gosok sini, gosok sini. And then, gosok bibir. Hari yang keberapa ke, barulah cik. Hari yang kita nak masukkan berus gigi dalam mulut tu kan, gosok, cik, 2 kali je. Esoknya gosok, cek 3 kali je. Esoknya gosok, cek 4 kali. Itu kita panggil, kaedah ni kita panggil desensitizing ya ibu bapa. Right. Itu cara untuk mengelakkan daripada negative behavior untuk berlaku. Now, tuan-tuan dan puan, bila kita kata elakkan, ada satu kes di Genius Kurnia ni, family ni dia anak tunggal. Anak tunggal dia ni ada autism. Dia kata dekat saya, di rumah tak ada masalah tingkah laku. Hari yang pertama dia masuk kelas intervensi awal, cikgu panggil suruh menyanyi, wah, cikgu suruh duduk kat sini, wah, mengamuk, apa pun tak nak buat. Jadi, mak tu baru sedar bahawa, oh sebenarnya di rumah tu yang dia tak mengamuk tu adalah, dia nak apa pun semua dia orang bagi. Nak makan tak nak duduk, nak makan sambil jalan, mak suap pun mak ikut. Ikut aja. Bila dia ikut, dia okey lah. Dan mak tu kata, anak saya tak ada masalah tinggal laku. Tapi, bila anak pergi ke sekolah, bila anak masuk dalam kelas, takkan cikgu nak ikut apa yang anak cakap kan? Jadi, bila kita kata elakkan daripada tingkah laku negatif yang berlaku pun, kena hati-hati ya, fahaman kita macam mana ya. Right, okey. Sekarang ni, saya rasa kan, alamak, lagi 4 minit, banyak lagi benda nak kongsi. Tak apa, kalau tak sempat nanti minggu depan kita kongsi lagi ya. Memang kita kena stop 4.30. Yang ni yang very important. Cara untuk menangani tingkah laku anak kita adalah dengan memerhatikan adakah tingkah laku itu berlaku sebab anak tidak ada kemahiran. Apa yang Dr. Hasnah maksudkan dengan tidak ada kemahiran? Contohnya, tiap-tiap kali dia nak apa-apa dia mengamuk. Baling. Oh, nak tablet ke? Bagi tablet. Dia nak nak makan Maggi ke? Bagi makan Maggi. Oh, dia nak suruh ayah bawa pergi jalan. Jadi, anak tu bila dia nak sesuatu kan dia mengamuk. Dia ada dua kemungkinan. Satu, mungkin dia tidak tahu macam mana nak cakap dia nakkan sesuatu. Dia tidak ada kemahiran komunikasi. Yang kedua mungkin adalah didikan kita. Dia mengamuk kita, nak apa? Dia mengamuk kita kata nak apa. Jadi, dia telah diajar secara tidak langsung bahawa kalau kau nakkan sesuatu, kau mengamuk. Okey? Jadi ada dua sebab. Jadi kalau kata anak buat tingkah laku tu sebab dia tak tahu berkomunikasi dan anak pula tak verbal, tak boleh bercakap, mungkin ini masanya kita mulakan dengan kaedah PACS. Nah, ibu bapa yang tak pernah dengar di sini ya, PACS, PECS. Zaman sekarang kan tok guru banyak kat internet. Boleh tengok dekat YouTube, boleh type dekat Google, boleh type dekat Pinterest, macam-macam ada. Bukan macam zaman 90-an dulu masa anak saya ada autism kan. Jadi pergi ke YouTube dan sebagainya, belajar apa itu PACS. Kalau nak belajar, pergi ke YouTube Genius Kurnia pun ada dekat situ. Dekat YouTube Genius Kurnia ada 3 video kalau tak salah saya. 1, kemahiran komunikasi awal. 2, kemahiran komunikasi lanjutan. Dan yang ketiga adalah 1 video cikgu ajar macam mana nak ajar kemahiran meminta. Jadi, kalau anak, bila dia nak sesuatu dia mengamuk, jadi kita kena ajar dia macam mana nak minta. Contohnya, gunakan PACS tu kan, kita cari satu buku ke ataupun satu board, kita letak velcro dan kita letakkan gambar-gambar benda yang dia nak. Jadi, apabila dia mengamuk nakkan sesuatu, kita ambil tangan dia, pergi ke whiteboard tu, apa yang dia nak. Kalau dia ambil gambar tu, dia bagi kat kita, tuan-tuan dan puan, jam-jam tu, saat itu juga kita kena bagi. Tak naklah dia bagi gambar swimming pool, minggu depan kita pergi. Tentulah mengamuk. Jadi dekat board tu, kita letakkan gambar-gambar yang bila dia pilih, jam-jam tu juga kita boleh bagi. M&M's ke, cookies ke, TV ke dan sebagainya. Jangan letak gambar objek yang bila dia pilih kita tak boleh bagi. Contohnya, pergi ke mall ataupun pergi ke ni. Tak apa, PACS ni kan tuan-tuan dan puan-puan, it's not my area of expertise, tapi tengoklah one of these days kita akan ni. Jadi saya nak bagi contoh apa lagi ke yang tak ada kemahiran. Contohnya dalam kelas. Bila cikgu mengajar di Genius Kurnia, semua anak-anak autism kan. Bila cikgu mengajar kan, dia
dia very unruly dan sebagainya. Jadi cikgu kena ajar. Okey, semasa cikgu mengajar, kalau awak nak cakap apa-apa, awak kena angkat tangan. You actually need to teach them. Angkat tangan baru bercakap. Angkat tangan baru bercakap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena pastikan anak kita bertingkah laku negatif tu adakah sebab dia tidak ada kemahiran yang perlu kita ajari. Okey, tinggal lagi 1 minit saja. Ada beberapa soalan. Anak autism 7 tahun di sekolah saya datang sekolah baru ada masalah. Cikgu Sharifah Zainab. Sebab di rumah mak bapak ikut saja apa yang dia nak ya. Puan Sazarina Hamzah, anak saya Down syndrome 10 tahun, still tak boleh membaca dan mengulang huruf. Bila bercakap ada ayat-ayat dia yang saya faham, ada yang tak faham. Normal ke doktor, bagaimana teknik terbaik untuk mengajar? Semalam saya dah dengar doktor kata guna elemen manipulatif. Dia kan untuk ajar anak membaca ni kan, dia tak boleh untuk anak kita yang ada autism, ada Down syndrome, dan anak-anak yang ada autism dan syndrome ni kadang-kadang comorbidity dia. Kalau tak tahu comorbidity, saya dah buat video tentang comorbidity. Mak bapak tak tahu belajar ya. Saya ngajar, you kena belajar, okay? Right, kadang-kadang dia ada autism dan kurang upaya intelektual. Kadang-kadang dia ada Down syndrome dan kurang upaya intelektual. Kurang upaya intelektual ni maksudnya IQ di bawah 70. Macam Muhammad memang IQ dia di bawah 70. Dia autism dia pun teruk. Abdullah, doktor kata IQ dia tak bawah 70, tetapi katakanlah ini IQ rakan-rakan sebaya, IQ dia di bawah sikit. Jadi dia pick up lambat sikit dan sebagainya. Tetapi Abdullah kita ajar boleh membaca. Tuan-tuan dan perempuan, nak ajar membaca tu dia bukan okey ambil meja, ambil huruf, duduk anak tu. Tak boleh. Dia kena dalam bahasa akademik bahasa Inggerisnya dia kata apa tau? You need to make the environment literacy rich. Kita kena pastikan persekitaran tu kaya dengan literasi. Contohnya ada poster ABC dekat dinding, ada flashcard ABC, ada lapik meja ABC. Kita pun selalu main ada game-game ABC, lepas tu kita buat matching-matching ABC. Kadang-kadang kita kena make sure that the environment is literacy rich. A few months barulah anak ready untuk belajar. Anyway, ramai yang tanya tentang membaca. InsyaAllah lah kita akan cuba. Tapi saya rasa saya nak settlekan tentang bab behavior ni lagi. So dah 4.31, saya berhenti dulu. Saya rasa tentang behavior ni, saya rasa ada 1-2 video lagi. Lepas behavior 1-2 video, kita akan masuk ke topik macam mana nak ajar anak belajar ya. Okay, so thank you very much everybody. InsyaAllah sekarang ni hari Sabtu, tiap-tiap hari Sabtu pukul 4 kita akan sembang-sembang macam ni ya. Assalamualaikum, bye.